Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita ke program Cuit dan Stella Rakyat Pantau. Dan pada minggu ini seperti biasa kita akan bersama saya Zaini Hassan dan juga saya Hassan Muhammad Noor. Kita akan membincangkan isu-isu yang berlaku sepanjang minggu lepas. Kerana dalam program ini kita akan cuba memantau apa yang dilakukan oleh kerajaan baru ini, kerajaan PM ke-10, dan kita jangan cakap politik, tetapi kita akan cakap berkenaan dengan apa yang terhidang di atas meja, apa yang boleh kita pastikan bahawa rakyat kita cukup makan, cukup kerja dan sebagainya. Itulah perbincangan kita yang kita telah lakukan sejak 2-3 minggu yang lepas berhubung dengan topik ini. Kita akan kurangkan bercakap politik, tetapi kita akan lebih memantau apa yang dilakukan oleh kerajaan, khususnya berkenaan dengan isu kos sara hidup, berkenaan dengan isu sosial dan berkenaan dengan isu pentadbiran negara itu sendiri. Itulah fokus kita. Dan kita akan kurangkan sikit bercakap politik kerana kita dah terlalu lama bercakap tentang politik. Ya, Datuk Hassan. Macam minggu lepas kita ada dua isu yang menarik perhatian kita. Satunya mengenai penglibatan anak PM10 sebagai penasihat, dan yang keduanya isu pasal kos sara hidup, makan lah, isu makan lah. Jadi sebagaimana kita ketahui, sehingga pada saat ini isu tentang anak Perdana Menteri ke-10 iaitu Nurul Izzah masih dibincangkan. Ini bukan soal politik. Kita tolak soal politik. Tetapi ini lebih kepada soal sama ada boleh atau tidak seorang Perdana Menteri melantik anaknya menjadi seorang pengarah kanan. Pengarah kanan bagi memantau soal ekonomi dan keuangan. Jadi saya rasa penasihat kanan, bukan pengarah kanan, penasihat kanan bagi ekonomi dan keuangan. Jadi kita akan membincangkan soal ini sama ada boleh atau tidak. Bukan kita yang akan mengadili sama ada boleh atau tidak beliau mengambil anak beliau sendiri, tetapi kita akan bincangkan benda ini dengan lebih terbuka. Bersama-sama kita pada hari ini, kita ada seorang tetamu jemputan yang istimewa. Bersama-sama kita hari ini ialah Yang di-Pertua Pertubuhan Rangkaian Pembangunan Kesinambungan Malaysia ataupun the Sustainable Development Network Malaysia, iaitu Encik Syahani Abdullah. Selamat datang Encik Syahani Abdullah. Terima kasih atas kejemputan. Ya, Cik Syahani adalah seorang NGO yang begitu tekunlah memperjuangkan isu-isu rakyat, memperjuangkan isu-isu negara, dan beliau juga adalah mantan Setiausaha Agong Pemuka. Pada hari ini kita akan bincangkan tentang dua isu ini, iaitu isu tentang pelantikan Nurul Izzah selaku apa tadi? Penasihat keuangan dan ekonomi kepada Perdana Menteri. Dan selain daripada itu, isu yang saya rasa satu isu yang cukup dihafal oleh Encik Syahani ialah tentang kos sara hidup. Jadi Encik Syahani, kita telah melihat bahawa perbincangan berkenaan dengan pelantikan anak Perdana Menteri telah menjadi sesuatu perbincangan yang cukup hebatlah. Saya rasa kalau di negara lain, khususnya di Indonesia, saya rasa demonstrasi besar akan dibawa ke jalanan disebabkan oleh isu-isu macam ini. Kerana di Indonesia adalah sebuah demokrasi yang terbuka, maka mereka akan bincangkan isu ini secara lebih terbuka dan sebagainya. Apa pandangan Cik Syahani sendiri tentang isu ini? Pada pandangan saya, memang secara permukaan, surface level, pelantikan orang yang ada hubungan keluarga adalah satu yang bercanggah dari segi tadbir urus baik di pejabat awam. Maka dalam kerajaan harus ada pemisahan dari segi keakraban ataupun pertalian antara
pihak-pihak yang membuat keputusan-keputusan penting dari segi dasar dan undang-undang. So maka pelantikan Puan Nurul Izzah ni memang menimbulkan banyak persoalan, dan juga ada pihak terus bangkang ataupun mendesak supaya perkara ini tidak diteruskan. Tetapi pada pandangan saya, asas untuk tidak boleh ada amalan nepotisme adalah akibat pelantikan individu-individu yang ada talian ataupun hubungan rapat dengan orang yang menyelia pelantikan itu. Tetapi kalau kita boleh yakin sesiapa yang dilantik boleh memisahkan tindakan dia daripada dari segi kedudukan ataupun advantage ataupun kelebihan hubungan dengan ketua, sepatutnya perkara itu tidak menjadi masalah. Kalau kita rujuk secara global, banyak pelantikan dibuat atas dasar penyokong parti ataupun kenalan dan sebagainya. Itu juga adalah satu yang boleh dipertikaikan. Dan kita tidak boleh menggunakan pelantikan Puan Nurul Izzah sebagai satu lesen besar untuk sesiapa saja melantik ahli keluarga dia ke mana-mana jawatan penting. Ini amat penting. Dan kedudukan Puan Nurul Izzah menjadi amat berat kepada Puan Nurul Izzah sendiri kerana adanya pertalian dengan yang menghormat Perdana Menteri. So ini memerlukan tindakan ataupun tindak tanduk Puan Nurul Izzah untuk memisahkan kelebihan tu dan menumpukan pada profession ataupun tanggungjawab kedudukan ataupun jawatan beliau. Cik Syahani, saya rasa Cik Syahani, kalau boleh saya potong sekejap. Kalau saya potong sekejap, saya rasa isunya sekarang disebabkan dia ada kaitan dengan soal ekonomi dan keuangan yang mana menterinya telah ada. Menteri Keuangan sendiri adalah seorang Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi adalah Saudara Rafizi. Kita tengok kedua-dua itu telah ada, dan saya apa yang rakyat risau apabila portfolio yang diberikan kepada Nurul Izzah sebagai penasihat kanan itu adalah portfolio keuangan dan ekonomi, yang mana saya rasa itu adalah sesuatu yang cukup orang kata berat dan orang boleh berfikir macam-macam. Kalau kita letak dia dalam portfolio mungkinlah penasihat kanan hal wanita ataupun penasihat kanan human resource ke dan sebagainya, saya rasa tidak ada masalah. Jadi apa pandangan Cik Syahani? Ada tak benda tu ada kaitan dengan kemarahan rakyat sekarang? Kemarahan rakyat tu kita perlu ambil kira. Dalam data ni lebih kurang 15% je yang faham dan menyokong, dan 15% yang memang dia tak sokong. Apa kita cakap pun dia akan sokong. Hanya yang tengah-tengah 70% dia tak kisah. So dengan ini kita jangan anggap apa-apa yang disuarakan dalam media sosial ataupun di media sebagai satu suara majoriti lah. So kita perlu merujuk kepada pandangan yang balance. Kerajaan sekarang bukan menjadi kerajaan dalam keadaan biasa. Penubuhan parlimen itu pun terdedah pada pelbagai
risiko dan ancaman. Maka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun tiada banyak pilihan. Kalaulah Puan Nuriza menang pilihan raya, perkara ini tak jadi masalah. Mungkin beliau menjadi seorang menteri dalam kerajaan. Tetapi beliau tiada kedudukan dalam parlimen. Tetapi selama beliau menjawat sebagai ahli parlimen, memang beliau aktif dan menyumbang pada pengembalan dasar-dasar negara. Dan segi kelayakan ataupun kelulusan pun memang baik. Dan saya sebagai aktivis sosial memang menghadapi masalah. Dalam pertubuhan-pertubuhan sosial pun tidak ramai yang berkelulusan ingin nak menyumbang. Maka kami terpaksa mendapat sokongan daripada orang biasa, lay person, untuk memajukan satu advokasi ataupun kempen dan sebagainya. So sama juga parti politik pun adalah terlalu kurang talent ataupun kepakaran yang berkelayakan dan juga ada pengalaman untuk menyokong parti memerintah. So maka mungkin dari segi secara seperti saya cakapkan, dalam keadaan biasa kita ada banyak pilihan. Keadaan ni kita boleh kata tidak harus berlaku. Tetapi dalam keadaan sekarang, kerajaan ingin melaksanakan banyak program dengan kadar yang segera. Kita perlukan talent ataupun pakar-pakar untuk menggubal dasar-dasar ini. Dan jawatan beliau bukan jawatan eksekutif. Beliau tidak buat keputusan. Dia tak ada kuasa eksekutif. Maka beliau hanya penasihat, dan apa-apa syur yang dimajukan pada atasan, kita harap beliau, Puan Nuriza tidak bertanggungjawab terus kepada Perdana Menteri, tetapi diadakan pihak lain sebagai ketua beliau supaya memisahkan ke mulut ni lah. So kalau ada pihak lain menjadi ketua, mungkin panel penasihat-penasihat kepada Perdana Menteri, so masalah yang diutarakan oleh ramai dapat ditangani. Okey, Cik Syahrani, kalau kita tengok dalam isu ni sebenarnya dia timbul disebabkan oleh di peringkat awal sebelum inilah Datuk Seri Anwar sering bercakap soal nepotisme, tapi bila tiba-tiba dia menjadi Perdana Menteri, dia melakukan perkara tersebut. Dan satu lagi saya melihat, adakah dia ada kaitan dengan kedudukan tiga orang ini? Pertama, Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Kewangan, yang kedua Timbalan Presiden PKR sebagai Menteri Ekonomi, dan yang ketiga ini Nurul Izzah sebagai Naib Presiden PKR. Jadi kita tak sebut politik tadi kan, tapi ini ada kaitan. Ada ini yang menimbulkan kemarahan orang ni kan. Saya ingat disebabkan perkara inilah. Kaitan dengan kedudukan dalam parti juga mempengaruhi je. Kedudukan parti itu memang parti akan melantik orang kanan dalam parti sebagai penjawat dalam Jemaah Menteri. Itu adalah prerogatif parti yang memerintah. So mereka akan pilih orang yang kanan. So termasuklah mana-mana parti pun, kalau parti itu ada kuasa dalam parlimen, dia akan melantik presiden dia Perdana Menteri dan timbalan presiden dia sebagai timbalan Perdana Menteri. So itu hak parti yang memerintah. Tapi dalam keadaan ini kita ada satu keadaan di mana gabungan dan portfolio penting tu memang diagih kepada anggota parlimen
di bawah parti tersebut itu sukar dipersoalkan. Mereka berlayak untuk dilantik sebagai menteri, sebagai ahli parlimen. Tetapi tentang Puan Nurul Izzah tu, seperti yang saya nyatakan tadi itu adalah kebolehan ataupun kemahiran beliau. Mungkin juga satu lagi jangkaan adalah mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melatih beliau sebagai pengganti akan datang dari parti beliau. Oleh kerana beliau tiada jawatan dalam parlimen, mungkin sukar untuk adakan satu jawatan, tetapi mungkin beliau lakukan ini sebagai satu pelan warisan untuk parti beliau. Okey, Cik Syahrani, saya rasa itu pelan dan sebagainya itu adalah untuk masa depan lah. Saya rasa kalau nak lantik dalam jawatan tersebut mungkin boleh dipersoalkan lah. Okey, kita balik kepada isu yang sama. Kita sebelum kita berhenti rehat, ini adalah daripada Transparency International Malaysia, TI Malaysia. Dia secara terbuka beliau question, mempersoalkan terhadap pelantikan Nurul Izzah ke jawatan sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan Perdana Menteri. Beliau mengatakan bahawa presidennya Dr. Muhammad Mohan, dia mengatakan the appointment will have a bearing on Malaysia's standing in the Corruption Perception Index, CPI. Dia kata isu tersebut telah menjadi suatu isu yang besar dan dia akan memberi kesan kepada CPI Malaysia pada tahun ini. Dan saya rasa apa yang diperkatakan oleh Dr. Mohan itu mempunyai ada some, orang kata ada some dia punya alasan lah tersendiri. Jadi apa pandangan sebagaimana yang kita dah bincangkan tadi, sebagaimana yang Cik Syahrani bincangkan tadi, saya rasa sedikit sebanyak pelantikan, saya rasa kalau orang lain dilantik tidak ada masalah, tetapi dilantik di kalangan anak sendiri, dan you adalah champion of anti-nepotism, anti-corruption, apa lagi, anti-cronism dan sebagainya, tetapi akhir sekali Perdana Menteri itu sendiri bercakap tak serupa bikin lah, lebih kurang macam tu. Jadi rakyat itu yang menyebabkan rakyat marah terhadap apa yang berlaku. Jadi tentang Transparency International tadi yang mengatakan bahawa ia akan memberi kesan kepada CPI negara. Jadi apa pandangan Cik Syahrani sendiri? Memang CPI adalah Corruption Perception Index. Persepsi orang ramai yang menjawab soalan itu adalah persepsi. Memang kalau mereka yang dibanci memberi satu pandangan yang kurang baik, memang itu akan memberi kesan kepada CPI Malaysia. Tentang kenyataan Presiden Transparency International Malaysia, memang kenyataan beliau mempersoalkan pelantikan atas dasar hubungan keluarga. Tetapi kalau saya rujuk pada kenyataan beliau pagi tadi di radio BFM, beliau sendiri menyatakan liputan media itu tidak sempurna. Mereka tidak menyatakan apa yang beliau sebut secara keseluruhan. Dan memang secara permukaan ini adalah satu yang tidak baik, tetapi segala-galanya bergantung pada perlakuan ataupun amalan akan diteruskan dalam pentadbiran Puan Nurul Izzah sebagai penasihat dan juga yang Perdana Menteri sebagai bapa Puan Nurul Izzah. Tiada satu perhubungan yang terus. Itu yang saya nyatakan tadi pun, rujuk pada Presiden Transparency International Malaysia, di mana kalaulah kedudukan Puan Nurul Izzah
diketuai oleh pihak lain sebagai ketua panel penasihat, keadaan sekarang dapat diatasi. So bermakna Puan Nuriza tidak bertanggungjawab terus pada bapa ataupun Perdana Menteri itu sendiri, tetapi bawah pihak lain sebagai ketua panel penasihat. So dengan itu kita dapat mungkin perbaikilah keadaan sekarang. Okey, Cik Rani, saya rasa kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di pihak pembangkang dan perkara ini berlaku, maka saya rasa ada persoalan lain yang akan timbul. Dengan itu kita berehat seketika dan kita akan bertemu lagi selepas ini. Terima kasih. Okey, kembali ke segmen Cuit dan Selak. Kali ini kita nak membincangkan pula soal kos makanan, khususnya mengenai menu rahmah. Menu rahmah yang meletakkan harga makanan tu sekitar RM5. Untuk RM4.90 di Maidin dapat RM4.90 kan. So saya rasa ini satu pendekatan yang baik, tetapi adakah ia memadai dengan menu sebegini yang hanya melibatkan golongan B40 so apa pula yang lain, kumpulan yang lain, mereka juga menghadapi masalah ini mengenai kos harga makanan yang tinggi, Cik Syarani. Tindakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ahli Pengguna untuk mewujudkan menu rahmah ni adalah satu tindakan kira jangka pendek lah untuk membantu golongan-golongan yang tidak mampu makan luar pada kadar yang harga sekarang. So ini adalah usaha KPDN untuk membantu golongan yang kurang mampu, dan kita harus ada perancangan jangka panjang untuk mengatasi beban kos sara hidup. Bukan sekadar, dan saya juga berpendirian kita tidak boleh gunakan dasar kawalan harga untuk kurangkan beban sara hidup. Masalah sekarang adalah penduduk Malaysia menjadi mangsa kerana tekanan pada gaji. Ini sudah puluhan tahun berlaku, di mana kita ada satu wawasan 2020 untuk menjadi satu negara berpendapatan tinggi. Tetapi dasar-dasar lain untuk menyokong wawasan ini tidak selaras. Seharusnya kita tingkatkan pengeluaran secara teknologi dan sebagainya supaya pekerja yang mengendalikan proses pengeluaran dapat dibayar lebih tinggi. Kerana dia gunakan teknologi, maka pengeluaran ataupun daya pengeluaran adalah lebih dan gaji mereka boleh dibayar tinggi. Tetapi pada satu ketika dalam tahun 80-an, 90-an, mulalah kita membenarkan pengambilan pekerja asing dengan gaji rendah. Dan yang ini menjadi satu ketagihan kepada majikan ataupun sektor ekonomi kita, dan kita tidak boleh terus jalankan ekonomi tanpa pekerja asing sekarang, dan kita gagal untuk mengubah
proses-proses pengeluaran secara menggunakan teknologi ataupun mesin dan sebagainya. So ini telah menjadikan pendapatan rakyat Malaysia terlalu rendah. Maka dan juga yang kedua adalah kawalan harga dan subsidi hanya untuk jangka pendek. Tetapi dasar ni telah diteruskan lebih 20 tahun dan ini menjadi satu modal politik lah. Kita beri subsidi kepada rakyat, so rakyat kena sokong kerajaan dan sebagainya. So ini telah mewujudkan ketirisan dan ketidakcakapan dalam perbelanjaan kerajaan. Dan juga bila kita menghadapi masalah mendapatkan minyak masak dalam kampit, orang seberang sempadan tu begitu mudah boleh beli minyak masak dalam kampit, seberang sempadan, kerana kita terlalu lama amalkan subsidi dan kawalan, maka sudah wujud satu industri menyeludup barang ini ke luar negara dan mengambil keuntungan, dan dalam negara kita tiada bekalan. So macam minyak masak hanya pack RM5 ke bawah diberi subsidi, dan itu pun hanya pack 1 kilo saja dikeluarkan, tiada 2 kilo dan sebagainya. Hanya 1 kilo dalam kampit dijual untuk harga subsidi, dan 5 kilo ke atas tiada subsidi. So kita boleh tengok di pasaran 5 kilo ke atas tak ada masalah dalam pasaran, tetapi yang 1 kilo tu tiada dalam pasaran. Walaupun ada, mungkin 2-3 jam saja habis, peniaga pun kata tak ada. So ini adalah satu lagi kelemahan, kita terlalu lama biarkan dan membebankan perbelanjaan kerajaan, ketirisan dan juga ketidakcakapan dari segi harga subsidi. So untuk mengatasi beban sara hidup, kita harus tingkatkan pendapatan rakyat, so bermakna gaji. Tapi itu pun bila gaji minimum dinaikkan, majikan mengadu, itu membebankan. Itulah, kita perlu ada dasar jangka panjang tentang gaji. Gaji minimum pun kena ada jangka panjang. Tiap-tiap tahun perlu ada kenaikan, dan kenaikan itu disedari oleh semua majikan. Dia akan, bila tiap-tiap tahun dia buat bajet, dia akan kira, okey, tahun depan gaji dia sekian, so dia akan naikkan. Tapi kalau tiba-tiba kita nak naikkan, itu menjadi beban pada peniaga. Dan kalau kita desak, kita kena wujudkan menu rahmah dan sebagainya, memang itu adalah satu tindakan jangka pendek, tapi ini tidak boleh diharapkan selama-lamanya. Kita hanya pandang pada peniaga jual barang, kita tak tengok pada harga premis. Tiada orang soal tentang kenaikan sewa kedai dan pelbagai, termasuklah rasuah dan sebagainya juga ditanggung oleh peniaga. So itu adalah kos pada peniaga. So macam baru-baru ni berlaku musim perayaan tahun baru Cina, mereka yang jual limau mandarin dikutip duit oleh pegawai-pegawai yang penguasa. So ini bukan baru, memang berlaku sekian lama. So ini adalah kos kepada peniaga dan ditanggung oleh pengguna. So dan ini adalah satu proses pendidikan pengguna perlu dibuat, dan juga kepada peniaga supaya semua bertindak secara bertanggungjawab. Dan pengguna juga harus sedar, kerajaan tidak boleh atasi segala-galanya. So pengguna juga bertanggungjawab untuk
ambil tindakan-tindakan yang tidak membebankan diri mereka. Contohnya kita pilih kedai yang jual harga patut. Dulu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri juga wujudkan pensijilan kedai harga patut, di mana harga dipanci dan didapati kedai-kedai yang menjual dengan harga yang patuh dan juga dengan kemudahan-kemudahan yang baik kepada pengguna diberi sijil kedai harga patut. So mungkin perlu ada program-program seperti ini untuk kenal pasti peniaga-peniaga yang memberi harga yang berpatutan kepada pengguna, dan ini akan memudahkan pengguna untuk menyokong peniaga tersebut. Dan seharusnya pengguna lah mengambil tindakan bila harga tidak patut, pengguna tidak beli, tindakan berkesan adalah serta-merta. Tapi kalau kita harapkan penguasaan tidak boleh menyeluruh, tidak boleh dilaksanakan seluruh negara, seluruh kawasan, semua peniaga, dan proses ni ambil masa. Perlu ada kesan salah laku, pengumpulan bukti-bukti dia, pendakwaan, perbicaraan, jatuh hukum, mengambil masa yang amat panjang, dan ini juga adalah kos yang ditanggung oleh rakyat Malaysia. So memang penguasaan adalah supaya ada pematuhan, tetapi pengguna juga harus mainkan peranan mereka supaya peniaga berlaku adil di pasaran. Jadi Cik Syarani, kita melihat isu kepenggunaan inilah, isu harga barang dan sebagainya, dia macam isu chicken and egg lah. Kita dah bincangkan terlalu lama isu ini ya. Saya baru balik daripada Bangladesh. Kita melihat bahawa mungkinlah Bangladesh negara yang terbelakang daripada kita, tapi harganya rata-rata terlalu murah. Kalau kita makan di hotel pun tidak membebankan kita. Tetapi dalam Malaysia kita tengok bahawa supply chain tersebut dia bermula dari bawah sampai ke atas telah dimarkup harga tersebut, menyebabkan pada peringkat sehingga ke peringkat pengguna, maka dia telah memberi satu beban yang cukup. Contoh dia Cik Syarani kita melihat bahawa restoran mamak lah kita kata, pernah dikenali sebagai restoran rakyat. Apabila orang lapar saja, orang akan pergi ke kedai mamak, kerana itulah restoran yang paling murah yang boleh rakyat Malaysia makan tengah hari, makan malam dan sebagainya. Tetapi pada hari ini pengurusi Persatuan Pemilik restoran mamak sendiri telah meminta supaya restoran mamak kena fikir tentang harga. Dia mengatakan food must be sold at fair prices and restaurant should focus on volume instead of high profits. Jadi itu sendiri dia sendiri memberitahu, disebabkan oleh keadaan telah menyebabkan bahawa kawalan harga itu tidak dapat dilakukan, waima oleh pihak penguasa sendiri pun, sebagaimana yang Cik Syarani kata. Jadi apa jalan keluar? Apa jalan keluar? Kita tidak mahu balik kepada tahun 80-an, 70-an, 80-an, 90-an di mana harga murah. Sekarang mungkin kos akan lebih tinggi, tetapi dalam keadaan sekarang di mana gaji tidak sealiran dengan kos itu sendiri, jadi macam mana kita nak cari satu jalan untuk keluar kepada masalah ini? Ya, Cik Syarani. Ya, seperti Datuk menyatakan tu, dia punya rantaian perbekalan tu. Ya. Petani keluarkan tu, dia tanam dan keluarkan hasil. Harga yang dia dapat tu dia anggarkan sekitar 15% pada harga runcit. Ya. So
bukan pengeluar yang sering dituduh pengeluar naik harga. Pengeluar memang dapat hampir sama je, walaupun di runcitan harga tu melambung dan sebagainya, tapi pengeluar tu dapat tetap satu harga saja. So bermakna rantaian pembekalan tu yang menjadikan harga terlalu mahal. Termasuklah telur dan ayam. Kita ni Malaysia adalah pengekspor telur dan ayam, daging ayam. Tetapi kita boleh jadi tak cukup ayam. So ini perlu ada peranan pihak berkuasa lah. Satu masa dulu saya pun pernah jaga ayam, 30,000 ekor ayam masa saya kerja. Dan setiap minggu pegawai farmer akan datang mencatatkan berapa bilangan ekor ayam dalam reban dan berapa ekor ayam akan dijual dan sebagainya. So bermakna kalau data tu ataupun kumpul dan dianalisa, kerajaan boleh tahu lebih awal bilakah akan berlaku kekurangan bekalan. So seharusnya tidak berlaku kekurangan daging ayam dan telur yang berlaku baru-baru ini, dan boleh katakan masih jika pemantauan tu dibuat dengan cekap. Dan pada masa ini tak perlulah pegawai turun ke ladang-ladang untuk kutip angka dia. Peladang-peladang itu sendiri boleh masukkan online, dan mungkin pegawai itu hanya pergi audit saja untuk ketepatan angka. Dan ini boleh wujudkan satu keadaan di mana kita bersedia sebelum krisis berlaku. Tapi masih nampaknya ada kekurangan lah di peringkat penguasaan, dan ini perlu diperbaiki. Dan tentang dasar-dasar untuk menyokong pengeluaran dalam negara, kita boleh bandingkan ayam, telur ayam dan daging babi adalah kita cukup, kita self-sufficient. Tetapi daging lembu, daging kambing dan sayur-sayuran itu tidak cukup. Dan banyak program dan juga bantuan diberikan pada sektor ni, pertanian. Tetapi bagaimana masih kita tidak dapat meningkatkan self-sufficiency level dalam daging ayam, daging lembu, daging kambing dan juga sayur-sayuran. Dan satu adalah makanan ternakan dikawal oleh beberapa syarikat besar, dan bahan import diimport. Dan kenapa negara kita mempunyai iklim yang bagus dan tanah yang sesuai untuk menghasilkan apa saja tanaman, jagung, kita boleh menjadi pengeluar terbesar sawit dan getah, dan kita memang boleh keluarkan apa pun di Malaysia. Tetapi kenapa tiada tumpuan ataupun tiada minat untuk keluarkan bahan-bahan makanan untuk ternakan dalam negara? So kita kena kaitkan semua bahan import berkait dengan AP. Ada pihak ada kepentingan supaya tidak berlaku pengeluaran dalam negara, kerana pemegang AP mendapat keuntungan yang atas angin, AP. Maka orang yang ada kuasa dan pengaruh akan mengalami kerugian jika pengeluaran dalam negara berlaku. So sama juga dengan perkara-perkara lain, dan juga tambahan pula kita kawal harga.
kita tak kawal harga barang import kerana pengimport kata ini harga yang saya import. So memang kerajaan pun tidak boleh kawal sangat barang import. Tapi kita kawal harga apa yang kita keluarkan itu tidak memberi satu dorongan pada pengeluar dalam negara untuk meningkatkan pengeluaran kerana oleh kerana margin dia rendah, so kurang insentif kepada pengeluaran dalam negara. So, Dato' ceritakan tentang Bangladesh. Bangladesh memang semua orang tanam, negara pertanian. Memang dia keluar sendiri. Merah memang dia boleh hidang dengan murah. Betul. So, sama juga kalau kita bandingkan dengan macam di Kelantan, harga dia rendah berbanding dengan negeri-negeri lain. So, itu pun akan beri satu panduan dan juga Kelantan tak semestinya dia keluar sendirilah. Banyak diimport daripada negara jiran. Dan ternakan macam saya nyatakan kambing dengan lembu. Kenapa di Malaysia tiada orang berminat untuk keluarkan daging lembu dan daging kambing? Dia kalau dia bela pun dia hanya jual untuk korban dan kekar saja. Kita ada satu syarikat disenaraikan dia di Bursa KL, dia hanya keluarkan susu lembu, bukan daging lembu. So ini pun perlu ada satu siasatan ataupun kajian. Kenapa pengeluar dalam negara tidak ingin nak keluarkan daging lembu dan daging kambing? So Cik Syarani, Cik Syarani, bercakap soal data ni, adakah kita akan menghadapi masalah yang lebih meruncing apabila dalam 2-3 bulan lagi kita akan menyambut Ramadan dan Aidilfitri? Adakah sekarang sepatutnya apakah tindakan yang perlu dilakukan sekarang ni untuk, sebab sekarang ni pun kita menghadapi masalah ayam, masalah telur, dan bahan inilah yang akan diperlukan lebih banyak lagi pada musim perayaan ni. Oleh kerana musim perayaan akan datang tu masih ada masa dan tempo untuk menghasilkan daging ayam ataupun telur tu amat singkat. So pihak berkuasa harus membuat persediaan daripada sekarang dengan memanggil semua pengeluar untuk mensasarkan musim perayaan akan datang ini. Bekalan adalah mencukupi. So dan kita tidak perlulah ada pengimportan daripada luar negara, mana itu hanya akan menaikkan harga daripada menyelesaikan masalah. So tapi kita merancang untuk musim perayaan akan datang, masalah ini boleh diatasi. Tak anti pencatutan kita dah lama dah tak dengar adanya serbuan dan sebagainya terhadap, adakah pihak berkuasa KPDN KK misalnya perlu beef up lagi lah terhadap akta anti pencatutan ni supaya kawalan harga dapat dilakukan secara lebih agresif dan lebih tegas. Cara ni. Akta kawalan harga dan anti pencacutan memang dilaksanakan sejak 2011. Dan boleh dikatakan masa kini tak ramai peniaga sedar tentang isu ni, dan akhir-akhir ini oleh kerana pihak KPDN buat serbuan ke atas tadika dan taska oleh kerana pengguna tidak begitu puas hati tentang yuran dikenakan, maka KPDN telah minta pengendali taska dan tadika untuk memberikan kos sebenar pengendalian untuk nak kira sama ada yuran taska dan tadika adalah keterlaluan ataupun mengambil keuntungan berlebihan atau tidak. So perlu ada kesedaran tentang formula digunakan untuk menentukan profiteering ni. So ini akan bantu peniaga tidak letakkan satu harga yang terlalu tinggi.
Dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Syarani Abdullah ya, yang dia Ketua Pertubuhan Rangkaian Pembangunan Kesinambungan Malaysia. Kita jumpa lagi Encik Syarani. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Dan Datuk Hassan sebagai segmen kita yang terakhir lah, segmen kita terakhir, ataupun ada apa-apa rumusan yang Datuk Hassan nak kemukakan? Saya cuma tarik itulah, soal harga ini terletak kepada rakyat. Ya. Rakyat yang akan menentukan. Di samping perhatian kerajaan seperti Cik Syarani sebut, kita tak lihat soal sewa premis yang mempengaruhi harga. Contoh yang paling mudah sekali Datuk Hassan, kalau kita order sesuatu dekat Shopee lah, contoh dia. Kalau kita tak suka dengan kualiti dia, kita akan bagi tahu kita tak suka dan kita tak akan repeat. Begitu juga dengan apabila harga mahal, harga makanan yang kita order tu terlalu mahal dengan kualitinya, kita tidak akan repeat lagi. Jadi itu adalah salah satu lagi langkah yang boleh kita lakukan bagi memastikan bahawa kita tidak akan pergi ke mana-mana premis yang menaikkan harga ataupun kualitinya kurang. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita tamatkan program kita saksikan satu segmen yang cukup menarik, iaitu segmen hujan emas di negara orang. Kita saksikan. Terima kasih. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu akan datang. Terima kasih. Hari ni kita bertelai mari hak jai be. Lepas tu kita tengok sehumo lek dalam TikTok, dalam Facebook dah. Wera nampak naik. Bagi wera bah. Kita mari tengok nasi dia banyak, memang banyak. Dia jual nasi ke apa? Kita mari tengok be. Kita mari tengok ni dia jual nasi bangi. Kau lihat kalau nak bang, kau lah nah. Kau kepi. Kalau kita terjemah bahasa Melayu, gapo kau kepi Nasi gaul belajar tau. Gitu lah, nasi gaul belajar. Kita mari tengok be. Nasi belajar dia memang sedap dia kat sini. Lepas tu memang banyak sungguh dia buat. เอาพิเศษ50ใช่ไหม Ni kita ambil hot special apa? Special 50 kub. Ni ni kai ใช่ไหมครับ ไข่ค่ะ นี่telur be. Telurกลิ่นหอมแดงแล้วก็ลาโด Lepas tu buah pau. มะม่วง Mak muang. Lepas tu ร้านนี้ ni ไก่หวาน ayam mani. อันนี้50 บาท banyak. 50 baht. 50 baht ni be. 50 baht. ทำไมเยอะจังอ่ะ 2 คนรู้เรื่อง 50 kub. Banyak. Nak habis gedek makan tapi tak apa wek terama. 50 baht. Banyak semua. วันนึงนี่ไก่หมดประมาณกี่กิโลอ่ะกี่ตัว ไก่ เองอ่ะ เป็นกิโลค่ะ เป็นกิ ร โล วมกัน40 กิโลต่อวัน Dia kata kedai dia campur-campur semua air 40 kilo be. Ada air goreng gining, lepas tu air dalam nasi minyak gining. Air ni ada gok tu. Tu. 40 kilo lebih. แล้วข้าวครับกี่กระสอบเนี่ย 1 กระสอบค่ะ 1 กระสอบกี่กิโลครับ 48 Masya-Allah. Berah nasi tu. Memang satu gun ni dah dia kata. Satu gun ni sebab apa ni? Dia 3 kali gini ke. Badai rumah. Namu. Dia bakal mari ngacau lagi gini. Tak bolehครับ นี่แล้วก็ไปเติมใช่ไหม โย่ namu. Kak boleh kajak Melayu ni. Boleh tak? Boleh jalan. Ini bong. Ini bong. Kita behet depan kedai yang lalu tu. Mana? Allah. 3 orang boleh makan banyak setara ni. Belah balik Malaysia kita tak pasti juga. Ada kedai nasi ke apa dia? Nasi gaul belacar. Tapi sini nama dia kau kepi. Lepas tu dia bubuh apa dia ni? Buah pau harga ni. Mango. Ni. Tu ada ayam manis ni. Ayam manis. Allah, tapi nasi memang banyak sungguh. 50 kos setakat ni. Makan dengan buah pau gini ada apa dah. Nyakut molek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kekoh lah. Orang lokal dia bang belajar ni. Dia bang belajar lepas tu manis. Manis air, masak buah pau. Lemuk-lemuk apa dia tu? Telur. Allah, memang ni jadi sedap mari be. Ada tak boleh kata nak makan sini bah. Jadi banyak orang. 50 kok memang tak habis kalau makan seorang nak buku dulu. Dia makan rumah pula lagi. Nampak enak akhir-akhir. Oh yang. Bel wah. Nasi bagi makan sudah. Okey.
บางเริ่มเปิดขายกี่โมงอะบาง 5 โมงเย็นถึง 4 ทุ่มครับผม 5 โมงเย็นถึง 4 ทุ่มจันทร์ถึงเสาร์ ใช่ หยุดวันอาทิตย์วันเดียว ที่วันเดียว Okey, kedai dia mula pukul 5 petang sampai pukul 10 malam be. Baik, kalau kita mari petang orang ramai deh, dia ada queue gini be. Ni maksudnya kalau mari orang ramai kena ambil gon dulu. Lepas tu dia panggil turut nombor ni, nombor 30, nombor 1 2. Baik, ni tepi kedai nasi gitu tu. Lepas tu ada kedai apa dia? Bopau gini. Kak ขายยังไงอ่ะ ชุดธรรมดาชุดละ40 บาทค่ะ นี่40 บาทใช่ไหมมี40 กูเบกตัวแตงปูลูกเดียว ชุดใหญ่ก็50 บาท อ๋อชุดใหญ่50ชุดใหญ่แบบไหนมันต่างกันยังไงอ๋ออันนี้ชุดใหญ่ อันข้าวเหนียวมันจะเยอะกว่า อ๋อ จะเป็นถุงใหญ่ อ๋อนี่50 ku oh ni ini 40 ใช่ไหมอันนี้40 อันนี้ kecil oh tu besar kita tengok kau tu apa dia pulut dia ni ข้าวเหนียวใบเตยกับข้าวเหนียวธรรมดา oh minyak pun tengok tu oh kalau siapa nak beli pakai depan ni lah belah ni nasi sini hokak dia apa dia ni buah pau pulut pau beres. Baik, kedai dia jual atas kereta tolak gini be. Ada dua di depan ni. Kedai nasi dia, lepas tu sini ada kedai pulut pau. Duduk tepi dengan biksi be. Ada biksi tepi ni. Nanti kita boleh kacang bau hak sawah saya.